Aku agak macam ada kedengaran bunyi orang berjalan. Spesifiknya seperti orang tengah berkawat. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Kisah seram yang sebenar kerana ketakutan datangnya daripada pengalaman. Hospital atau rumah sakit tempat perlindungan untuk orang-orang yang tidak sihat dan memerlukan rawatan. Kawasannya yang penuh dengan darah, juga sesiaan kerana penyakit dan kemalangan. Malah beberapa banyak kematian berlaku hingga memungkinkan banyak roh yang tidak tenang ada di sini. Aku iblis. Dan kisah ini berlaku pada tahun 1986 semasa emak melahirkan aku, iaitu Faizal, di Hospital Teluk Anson ataupun dikenali Hospital Teluk Intan. Aku ialah emak sebagai pencerita kisah ini. Pada jam 8.35 pagi, rasa lega yang teramat sangat selepas aku selesai melahirkan seorang anak lelaki. Syukur Alhamdulillah, semuanya sihat dan aku bersalin secara normal. Cuma, aku ditahan di ward kerana doktor beritahu yang aku banyak kehilangan darah dan mengalami sedikit dehidrasi. Abang, terima kasih, ucapku usai suamiku membawa beberapa kelengkapan di Pilis. Pilis ini memang suami aku sudah buat pesanan awal-awal lagi dan didatangkan khas dari Sayong, Kuala Kangsar. Tak bertinggal sini kan? Tanya suami aku kepada misi jurawat yang ada di wad bersalin. Sememangnya suami aku maklum kerana semua yang ada dalam wad ni adalah wanita sahaja. Sengaja dia bertanya manalah tahu ada nasib. Jadinya tinggallah aku bersama bayi lelaki aku di wad itu. Ketika itu dalam wad ada lebih kurang 12 orang pesakit. Untuk pengetahuan semua, misi di wad bersalin ketika itu hanya ada 4 orang sahaja. Tidak macam zaman sekarang dan ramai untuk sesuatu jenis wad. Ketika itu Teluk Anson masih dianggap pekan kampung. Jadinya ramai pesakit memilih Hospital Ipoh jika ada kecemasan kerana di sana ada lebih banyak pakar dan peralatan canggih. Aku ditempatkan di ward kelas pertama, maksudnya aku seorang diri dalam bilik. Sengaja suami aku tempatkan aku di situ. Dia nak aku berehat secukupnya kerana biasanya selepas bersalin, esoknya aku akan dibenarkan pulang ke rumah. Ini adalah kali ketiga aku bersalin. Kakak, tak nak duduk di luar dengan yang lain ke? Boleh tengok televisyen ramai-ramai? Tanya misi kepada aku semasa dia menghantar makanan tengah hari. Aku hanya tersenyum. Badan masih lagi sengah-sengah dan lenguh-lenguh. Rasanya elok aku berbaring saja dari kesana sini. Malam itu aku tertidur seorang diri. Bayi aku ditempatkan di bilik bayi di bawah seliaan misi dan doktor. Sekitar jam 3 pagi, aku agak macam ada kedengaran bunyi orang berjalan. Spesifiknya seperti orang tengah berkawat. Bunyi derapan kaki dari arah bawah dapat aku dengar dari bilik aku, di mana wad itu menghadap gelanggang badminton dan ada 3 buah tingkap. Aku gagahkan diri lalu menjenguk keluar tingkap. Aku lihat macam ada sekumpulan orang berkumpul di bawah dan ya, memang sedang berkawat. Memang aku nampak. Ketika itu aku tidak dapat melihat dengan jelas kerana masa tu aku tak pakai spek mata. Namun masih dapat aku lihat walaupun kabur. Kerana penat sangat badan ni, aku melaburkan badan ke atas silam dan terlelap tanpa menghiraukan mereka yang di bawah.
Kak, Kak Samsiah, bangun Kak, masa untuk makan ubat. Suatu suara mengejutkan aku. Aku yang dalam keadaan mamai membuka mata lalu mencapai cermin mata. Missy duduk di tepi aku dan mengulurkan segenggam ubat. Ada ambil darah tak Missy? Tanya aku. Missy menggelengkan kepala saja. Datang untuk hawli cek je Kak, ujarnya sambil tersenyum. Selesai urusan, aku kembali lena. Semasa sarapan, ketika dihantar kira-kira jam 7 pagi, ada seorang Missy yang mak aku rapat. Namanya Missy Rohana. Missy, sini kejap. Malam-malam memang ada Missy berkawat ke? Dekat bawah tu? Tanya mak aku. Jelas Missy Rohana kebingungan dan pertanyaan mak aku. Tak adalah Kak, tak pernah pun, jawab Missy Rohana. Lah ya ke? Tapi malam tadi ada dengar orang berkawat, aku jawab sambil aku menyuapkan bubur ke mulut. Missy, sapa aku semasa Missy Rohana sibuk mengemaskan tray makanan untuk dibawa keluar. Ya Kak, kenapa Kak? Malam tadi yang raung tu siapa Sister ke? Yang mana Sister kami sebenarnya dipinjamkan ke ward lain sebab kat sini memang tak cukup staff lagi, jawab Missy Rohana. Ketika itu air muka Missy Rohana seakan-akan berubah, memang berubah. Cepat-cepat dia menjawab. Oh, itu dari ward sebelah Kak. Selepas itu dia terus keluar sambil membawa troli makanan meninggalkan aku. Seronok bukan kepalang, hari ini aku keluar dari ward. Sudah 4 hari aku bermalam di hospital. Selesai urusan dokumentasi, suami arahkan aku menunggu di pintu masuk kecemasan kerana mahu mengambil kereta. Ketika itulah aku disapa Missy Rohana. Kami berbual lah. Mulanya lebih ke arah mengenai keadaan kesihatan aku, petua pantang, perihal bayi lelaki aku. Namun tiba-tiba air muka Missy Rohana seakan berubah. Kak Samsiah, saya sebenarnya ada benda nak cakap ni. Akak ada dengar apa yang saya nak beritahu ni? Ujar Missy Rohana perlahan seakan-akan berbisik, seperti khawatir didengari orang yang lalu lalang. Serius bunyinya, aku berkerut dahi. Pelik. Missy Rohana tarik tangan aku ke suatu sudut yang tempat lain. Malam yang akak dengar orang berkawat tu, tak ada siapa pun yang sebenarnya berkawat. Kami, staf sini tak pernah berkawat. Driver-driver ambulans cakap mereka pun dengar benda yang sama. Apabila dijenguk, ada sekumpulan manusia, dia tak berkepala, berpakaian seperti macam askar Jepun perang dulu, masa zaman perang dulu Kak. Diorang lah yang berkawat. Terang Missy Rohana yang panjang lebar. Aku rasa masa tu macam terkejut. Terduduk aku di kursi sebaik mendengar penjelasan Missy Rohana. Kak, Missy yang Kak jumpa malam tu nama dia Missy Joharia. Dia dah meninggal Kak sebenarnya. 4 bulan sudah. Kemalangan ngeri di area Selabak tu. Kena gilis dengan lori sawit. Hancur sebelah Kak badan dia, sambung Missy Rohana seakan sebab aku. Allah, terbeliak mataku mendengar perkara yang ni. 2 benda aneh dalam satu malam. Jantungku berdegup kencang. Dia memang jaga ward kita Kak. Selalunya dia memang akan jaga pesakit ward kelas pertama. Missy lain dan doktor ada juga ternampak dia kadang-kadang dekat kawasan ward, sambung Missy Rohana. Dari jauh aku terlihat suamiku melambai-lambai dan menuju ke arahku. Syukurlah malam ni aku tidur di rumah. Alhamdulillah.